Macam nombor 7 ni saya tak jawab lagi kan. So saya nombor 7 ni saya tak jawab lagi ni. Okey, so tak apa. InsyaAllah kita try dengan soalan nombor 7 dulu. Dan kita buat yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pejah 2 menunjukkan beberapa bahagian berlurik. Okey, kat sini ada beberapa bahagian berlurik. Apakah nombor campuran yang diwakili oleh bahagian berlurik itu? Okey. Saya takut ada tak nampak, so saya try to highlight kan mana kawasan yang berlurik. Yang berlurik ialah ni dan ni lah. Okey. B. Jawapan dia ialah B. B. Okey, betul sebab kita ada 1, 2, so sini consider 1 lah consider 2, yang ni dibahagi kepada 7 dan berlurik hanya 3 sahaja, so 3/7 lah, so B betul. Okay, seterusnya. Tukarkan 0.64 kepada pecahan. Okey, dapat? Okey.
Okey. So, jom kita cek sama-sama untuk soalan nombor 8. So, tukarkan 0.64 kepada pecahan. Okey. So, kalau kita ada titik perpuluhan macam ni, kita nak tukar kepada pecahan, apa yang boleh kita buat? Kita boleh gerakkan titik perpuluhan dia lah supaya kita boleh capai nombor bulat. Dari situ, kita boleh jadikan dia pecahan. So, pertama, kita tahu, kita kena ingat balik, setiap nombor sebenarnya sentiasa dibahagikan dengan 1. So, kita ada titik perpuluhan kat sini, titik perpuluhan ni kita boleh gerakkan. In this case, kalau kita gerak kanan sebanyak 1, 2 kat sini. So, kita akan tambah 2 kosong lah kat bawah. So, sekarang ni pecahan dia ialah 64 bahagi dengan 100. Okey, lepas tu kita boleh kecilkan dia. Kecilkan dia yang paling-palingnya kita kena, yang paling penting boleh bahagi dengan 2-2 lah. Yang ni sebenarnya boleh kecilkan lah. Kalau itu boleh kecilkan guna sifir 4 kalau awak tengok total. Sifir 4 kat sini kalau kita bahagikan dengan 16. Dengan 4 maaf 64 kalau kita bahagikan dengan 4 kita akan dapat 16 dan 100 kalau kita bahagikan dengan 4 kita akan dapat 20. Ni. Okay, so jawapan dia ialah D. Iaitu 16/25 lah. Bahagikan dengan 4. Okey, jawapan dia adalah D 16/25. Okey, seterusnya. Rajah 3 menunjukkan satu nombor perpuluhan. Okey, rajah ketiga menunjukkan satu nombor perpuluhan. So, nombor perpuluhan dekat sini lah. Titik perpuluhannya di sini. Setakat dia tak perasan, titik perpuluhan dekat sini sebenarnya. So, daripada semua ni, ada berikut yang manakah mewakili 1/20? Okey, ada satukah yang mewakili 1/20? C. 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 Alright, kalau kita ada jawapan dia ialah C. Setelah ada. So, kalau kita ada jawapan dia C lain. Oops, C. Oops. C. C. Okey. C juga lah, ada 2-3 orang jawab C. Okey. So, kalau kita check,
Sama-sama. Sekarang ni dia nak mewakili 1/20. So 1/20 ni kita nak kena kenal pasti nombor yang mana satu dekat sini. Dan ini adalah nombor titik perpuluhan. So paling senang untuk kita tahu mana satu wakilnya, kita tukarkan, kita jadikan dia nombor titik perpuluhan biasalah. Cara tukar jadi nombor titik perpuluhan biasa, apa yang kita boleh buat ialah 1 bahagi dengan 20. Okey. Satu cara kita boleh buat, atau ada satu lagi cara kita boleh buat iaitu 1/20 kita jadikan dia per sekurang-kurangnya macam 100 ke 10. Jadikan bawah ni gandaan 10. So maksudnya 10 ke 100 ke 1, 100, 10 macam itulah. Okey, 1, 10, 100, 1000 macam tu. So kat sini kalau kita nak tukarkan jadi nombor yang macam tu, so ada 1 ke 10 ke 100 ke, kita boleh darabkan dengan 5, 22. So kita akan dapat 5/100. Kan 5/100. So dari situ kita dihilangkan, kita jadikan dia nombor titik perpuluhan lah daripada nombor pecahan macam ni. Ada titik sebelah kanan ni. Okey, ada titik di sebelah kanan dia. Dan sebelah kanan kita boleh gerakkan berdasarkan berapa banyak kosong yang ada. Kita 1, 2, so gerak ke kiri, 1, 2. Okey, so titik perpuluhan kat sini ada kosong kat sini, kosong kat sini. So maksudnya nombor yang mewakili 1/20 ialah 0.05 iaitu ada di Y. Okey. So maksudnya betul lah di Y. Nice. Alright, seterusnya. 5,455 tambah 789 darab 40, bundarkan jawapan kepada puluh ribu yang terdekat. Okey, bundarkan kepada 10,000 yang terdekat. Nice. C bagus. C. Okey. Kita ada 2 orang jawab. Jawapan dia ialah C Bukan. D. Dadu, okey. Ada D, ada C, okey. B. Dadu, okey. Bola bukan D. Bola. B. Alright, bola, sorry. Ada bola. Ada bola, ada dadu, ada cacing. Okey. Kita cek sama-sama Okey. Okey. So,
Soalan menanyakan tentang 5,455 tambah 789 darab 40. Okey. Dalam soalan macam ni, kita kena tengok. Sebab kan ada darab dekat sini, jadi kita kena buat darab dululah. Okey. Baru boleh kita tambah dia. Sebab darab lebih penting. So kita darabkan 789 dengan 40, kita akan dapat jawapan dia ialah ini yang asal tadi 5,455 tambah, ni awak darabkan, awak akan dapat jawapan ialah 31,560. 31,600, sorry, 560. Sorry, kejap. Okey. 31,560. Lepas tu awak campurkan sahaja dan awak akan dapat nilai dia ialah 37,015. Okey. Dapat macam ni, so kita tengok balik. Dia nak apa? Dia nak 10,000 yang terdekat kan? Bahkan dia nak 10,000 yang terdekat, so kita tengok 10,000 terdekat. Lepas tu kita tengok nombor sebelum dia. Nombor sebelum dia lebih daripada 5, so maksud kita kena tambah 1 lah kat sini, kena tambah 1. So untuk lepas kita tambah 1, dapatlah jawapan dia ada. Dapatlah nilai jawapan dia iaitu di 40,000. Okay, jawapannya B. Boleh So pastikan buat darab dulu. Kalau ada menjenis darab ke, kalau ada kurungan buat kurungan dulu, kalau ada darab buat darab dulu, kalau ada bahagi buat bahagi dulu. Itulah kalau kita ingat balik dia punya ranking. Okay, kita ada kurungan. Kita tambah tolak, kita ada tambah tolak. Kita ada darab bahagi. Kita ada darab bahagi. Terus kita ada tambah tolak. So itu dia punya, inilah ranking dia. Okay. Soalan nombor 11. Antara berikut yang manakah lebih 1/2 daripada seluruh rajah itu adalah berlori. Lebih setengah daripada rajah berlori. A, B, C, D. D, dadu. Okey, kawan kita ada jawab dadu. Ada lain? Acu dah. A. Ayam. Okey, ada ayam. Ada lagi? Ayam. Okey. So, kita tengok sama-sama boleh? Sama Boleh. Kita tengok soalan dia. Dia cakap antara berikut yang manakah lebih setengah daripada seluruh rajah yang berlori. So kat sini kalau kita tengok balik, ini total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 8. Atas dia ada 1, 2, 3, 4. So 4/8. So ini sebenarnya kalau kita kecilkan jadi 1/2.
Kalau yang ni pula ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Daripada 1, 2, 3 lah. Ada 3 pecahan dia. So in this ni pun sebenarnya kalau kita kecilkan jadi 1/2. Yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5 per 5 dan dia punya belorik dia 1, 2. So 2. So yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ada 7 per batin. Per 7 dan belorik dia 1, 2, 3, 4. 4 per 7. Okay, in this case 4/7 ni nilai dia lebih besar daripada 1/2 lah. So jawapan dia ialah D. Okay. Kalau kat sini kita perasan belorik ada 1, 2, 3, 4. Yang tak belorik ada 1, 2, 3. So kat situ saja menunjukkan sebenarnya memang dia dah lebih daripada separuh. Kalau separuh dia masih sama tu 2. Okay. Maaf sikit. Nampak kan? Nampak? Okey, bagus. So kita tengok pula soalan nombor 12. Darjah 4 menunjukkan beberapa pemberat dan 6 biji guli yang sama saiz di atas sebuah penimbang. Jika setiap guli berjisim 80 gram, berapa biji guli lagi yang perlu ditambah untuk menyimbangi penimbang itu? Okay, berapa banyak biji guli lagi kena tambah untuk kita boleh seimbang. Okay, right.
B. Alright, kalau kita dah jawab, jawapan dia ialah bola. Okay, ada lain? B. Bola juga. Okay, lain? B. Dadu. B. Bola Bola. juga. Okay, kita track sama-sama. Okay, Raja 12 menunjukkan beberapa pemberat dan 6 biji guli yang sama saiz di atas sebuah penimbang. Jika setiap guli berjisim 80 gram, berapa biji guli lagi yang perlu ditambah untuk menyimbangkan penimbangan itu? Okay. Jadi kat sini kalau kita tengok, campuran semua ni adalah sebanyak 2 kilogram. And 2 kilogram. So kat sini pula ada, ni 80 kilogram lah satu ni. So total ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 biji guli. Dan satu guli ni 80 gram. Itu dia punya data yang kita pegang. Okay. Kita ingat balik 1 kilogram bersama dengan 1000 gram. Jadi maksudnya kat sini kalau kita tukar kepada gram, kita akan dapat sebanyak 2000 lah. 2 kilo. Okay. Kita darabkan dengan 1000. Kita dapat 2000 gram. Yes. So 2000 gram ni sebelah sini. Dekat sini 80 gram. So dari situ kita just ambil nak ambil tahu berapa banyak lagi yang perlu ada untuk kita dapat berapa nilai dia. Okey. Cara saya buat, apa yang saya buat? Saya ambil 20,000 gram ni, saya bahagikan dulu dengan 80 gram. Okey, dari 20,000 gram ni saya bahagikan dengan 80 gram. So, kita akan dapat nilai dia ialah 25. So, maksudnya kita perlukan 25 biji, sebab ni satu guli kan. 25 biji guli untuk kita cukupkan sebelah kanan ni. Dan sekarang kita ada 6 biji guli, so daripada situ kita boleh tolak dia dengan 6. Kita akan dapat nilai dia ialah 19 lah. So, maksudnya betul lah nilai dia ialah B, 19 biji guli. Awak juga boleh buat 80 gram ni darab dengan 6. Tolak, lepas tu 2000 tolak dengan nilai ni. Dari situ just bahagikan balik dengan 80 lebih kurang. Okay. So kita akan dapat nilai yang samalah 19 biji guli juga. Awak buat cara sama ke? Ke ada yang buat cara lain? Sama je kan? Buat kan? 2000 bahagi 80. Kan ada yang buat cara lain? Dapat B apa ni kak? Okay.
So, saya baca soalan sekejap. Satu, tiga, lima, empat, kosong. Okey. Soalan nombor 13, siapa-siapa yang dah print boleh tengok dalam soalan. Nanti saya akan cuba tulis dekat sini untuk you guys boleh nampaklah semua data insyaAllah. So jadual satu menunjukkan wang simpanan Amalia dan dari Januari hingga April. So Januari simpanan dia ialah RM372, 50 sen. Februari tak bagi tahu, Mac tak bagi tahu. April RM402.90 sen. Lepas tu dia bagi tahu kita lagi yang jumlah simpanan dia ialah RM1,354.40. Kalau wang simpanan Februari dengan Mac sama, berapa wang simpanan untuk bulan Februari? Okey. So try dulu, saya akan cuba buat kat sini. 1354.4. 5 3 4 4 kosong. Sekejap Tapi yang lain ni boleh try, boleh buat terus lah. Berapa nilai Februari? Okay, try dulu. E. Okay, dapat A. Kalau kita dapat A A. A juga, okey. Okay, A tu apa dia punya jawapan dia sebenarnya? Sekejap, saya tengok balik. So A dia 289.5 kosong. A. Okay. Oh, sorry. 135. La ilaha illallah. So, apa yang ikut ni tadi memang serabut dalam jawapan. 135 bukan 153 by the way. A.
Okay. So majoriti kawan-kawan kita jawab jawapan dia ialah A lah. Alright. So saja nak tanya. Macam mana you guys kira? Tambahkan Januari dengan April. Okay, tambahkan Lepas dua tu, ni. Lepas tu tolak lepas dengan tu tolak dengan jumlah wang simpanan. 1394. Okey, tolak dengan simpanan, dapat nilai ni. Katakan nilai ni saya bagi nama dia A lah nilai A. So maksudnya lepas tu 1354 ni tolak dengan nilai A. Lepas tu bahagi 2. Bahagi 2. Dapat jawapan dia katakan B bahagi dengan 2. So betul lah. Okey, pergerakan dia. Kalau siapa yang mungkin tak nampak, okey, jom kita ni sekejap. Okey, so basically apa yang berlaku ialah kita tambah tadi Januari dengan April. So kita akan dapat nilai penambahan Januari dengan April, this one. Kita tambahkan dia, kita akan dapat nilai dia tadi adalah, berapa nilai dia? 775 perpuluhan 175 40 sen. 775.40 sen. Betul kan? 775.40 sen. So ni untuk Januari dan April. Lepas tu jumlah dia ialah 1354.40 sen. So kita just tolak sahajalah. So 1354.4 540 1354.4 tolak RM775.40. Kita akan dapat berapa nilai dia? 579. 579. Dan daripada sini apa yang boleh kita buat? Kita bahagi dengan 2, kita akan dapat nilai dia adalah 280. 89. 9.5. So RM289.50 sen. So betul lah jawapan dia ialah A. Nice. Okay, seterusnya kita tengok pula soalan nombor 14. Rajah 5 menunjukkan 2 tarikh. Okay. 2015, 15 Mac, 2015, 10 Ogos. Berapakah tempoh masa antara 2 tarikh itu?
A. A. Alright. Ada lagi? Okey. Bola. Bola. Okey, jom kita check sama-sama. Alright. So, kita tengok dulu 2015, 15 Mac. So, 15 Mac. Kita tahu Mac ada 31 hari. Jadi dengan tu, kita start 25. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Okey. So dekat sini kalau kita tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So sini maksudnya ada 7 hari lah dalam Mac sahaja. Ogos pula 1 sampai 10. So kat sini automatik kita tahu ada 10 hari. Campuran dua-dua kita tahu untuk hari sahaja sekarang adalah 17 hari. Bulan Mac sampai Ogos ada berapa? Mac, lepas tu ada April, Mei, Jun, Julai. Kan? Okay. Mac dengan Ogos tak masuk sebab dia tak penuh satu bulan. Yang penuh satu bulan cuma 4, 5, 6, 7. Dah je lah. April, Mei, Jun, Julai lah. So dari situ kita tahu ada 17 hari dan 4 bulan. So jawapan dia ialah B. Okay. Jawapan dia B sebenarnya. Alright, next. Soalan 15. Rajah 6 ialah piktograf. Rajah 6 ialah piktograf yang menunjukkan jualan telefon bimbit dalam 4 bulan. Okay, berapakah beza antara jualan bulan Mac dan purata dengan purata jualan 4 bulan? Okay. Beza antara jualan bulan Mac dengan purata jualan 4 bulan.
B. Bola, bola, bola. Alright. Kawan kita ada jawab. Jawapan dia ialah bola. Ada lain? Okay, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Okay, tadi kau ya? B. B bola Bola. juga. Okay, ada dua orang jawab bola. Alright. So, jom kita cek balik soalan. Soalan menanyakan kita berkenaan dengan pitograf yang disebut jualan ada 4 bulan lah. Okay, ada pitograf. So, ini adalah jualan untuk 4 bulan. Dia tanya beza antara jualan bulan Mac. So, jualan bulan Mac. Jadual bulan Mac dengan purata. So, purata nak buat macam mana? Macam mana buat purata? Tahu. Macam mana nak buat purata? Jumlah data bahagi dengan bilangan data. Yes. So purata dengan min samalah. Okey, purata dengan min sama. So jumlah data iaitu keseluruhan data bagi dengan bilangan data. Bilangan dia ada 1, 2, 3, 4. So jumlah dia tadi ada berapa? 13. 13. Okey, kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So 13. Dan 13 ni dia punya ni lah. Allah ni apa nama dia? Piktograf. Piktograf dia Okay, terima kasih. So satu gambar ni mewakili 12 biji telefon. So kita kena darabkan dengan 12 lah. Baru kita akan dapat nilai keseluruhan dia buat dalam kurungan. Okay, dan kita akan bahagikan dengan 4. Okay. So kita akan dapat 156 bahagi 4. Dan selepas tu kita akan dapat jawapan dia ialah 39. 39 ni ialah dia punya purata. Dia tanya kita bukan purata, dia tanya beza jualan bulan Mac dengan purata. So jualan bulan Mac ni ada berapa? 2. So jumlah. Yes, 24. Okay, so ada 2, so berdarab 12, 24 lah. So 39 tolak 24 kita akan dapat nilai dia 15. 15. So betul jawapan dia ialah 15. Alright, nice. Okay. Soalan 16 dengan soalan nombor 17. So
Kalau saya zoom macam ni nampak tak 16, 17? Saya ada nampak lah Nampak. Okay, buat 16 dan 17 terus and I think that's the last question kita buat hari ni lah. So soalan nombor 16, 17 adalah berdasarkan graf paling bawah. Graf palang di bawah. Rajah di bawah ialah graf palang yang menunjukkan markah Johan dalam satu ujian peng. Kalau markah penuh ialah 100%, markah penuh adalah 100%. Dalam subjek apakah Johan mendapat 3/5 daripada markah penuh? Dan berapakah purata markah Johan bagi ke 4 subjek? Okay. A. Ayam. Alright. Nombor 16 ayam. Okey, terus buat nombor 17. Nombor 12. Bola. 17 bola. Ha. Okey, ada A, ada B. Okey, lain-lain boleh try dulu. Kita tak kacau semua. Tujuh belas A. Okey, kalau kita ada jawab 17, jawapan dia adalah A. Alright, ada lain? Okey. Okey, A juga 16 A. Okey, jom kita check sama-sama Alright. So, saya cakap markah Johan lah untuk 4 subjek. Penuh ialah 100%.
Lepas tu dia tanya apakah yang 3/5? 3/5 so kita cari je lah mana di antara ni akan membawa kepada 3/5. Cinta? 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 Sorry. Okey, sains adalah 50. Markah ini adalah 90. Markah sini adalah 80. Markah sini adalah 60. Markah. So dari situ awak just buat bahagi dengan 100 je lah semua. Okey, bahagi 100 semua dan awak akan perasan 60/100 akan membawa kepada 3/5. So itu adalah bahasa Malaysia. So bahasa Malaysia lah. Lepas tu tanya berapa purata bukan jumlah awak buat subjek. So awak just campur je 50 campur 90 campur 80 campur 60. Okey, dan total semua akan dapat nilai dia ialah 280. So 280 bahagi dengan bilangan dia iaitu 4 dan kita akan dapat nilai dia ialah 70. Okey, jawapan dia adalah A juga. Okey, boleh InsyaAllah. Okey, dengan tu Boleh. terima kasih untuk hari ini. Sekalian baik tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung soalan yang seterusnya minggu depan. Minggu depan kita akan buat exam kan. Sebenarnya lebih kepada latihan jugalah. So exam. So if kita akan jumpa minggu depan lah. Kita akan buat exam sama-sama. Alright. So itu saja kot. Terima kasih untuk hari ini. So Assalamualaikum. Salam.